Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim. War rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilatul Musi Majlis, khususnya Tuan Imam Ustaz Abdul Hafiz, seluruh pegawai masjid, ahli kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Marilah pada saat ini kita melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini pada saat dan ketentuan pilihan Tuhan. Kita merancang, Allah juga merancang. Maka perancangan Allah lah yang paling baik sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut daripada jam turun rumah tu, kira sampai masa tepat pada masa dia. Tapi oleh kerana hari ini Raya Hindu, jalan tu jam daripada Lok Start, slow. Hujan pula. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi saat yang Allah pilih ialah kuliah selepas Isya. Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama kita merenung sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam sebuah hadis, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man yujaddidu laha dinaha. Nabi sebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan untuk umat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
ala kulli mi'ati sanah, genap 100 tahun, mayujaddidu laha dinaha, orang yang akan memperbaharukan untuk umat ini agama umat ini. Itu ungkapan yang Nabi sebutkan lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Zaman yang sedang kita duduk ini adalah zaman kerosakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok orang Islam, cara orang Islam hidup hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibanding dengan umat Islam di awal Islam, ketara berbeza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada zaman Rasulullah, bahkan zaman 300 tahun selepas Rasulullah, zaman yang disebut oleh Nabi sebaik-baik zaman dan sebaik-baik kurun. Nabi sebut khairul qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebaik-baik kurun ialah kurunku, kemudian kurun yang selepas itu, kemudian kurun yang selepas itu. Kurun ni maknanya 100 tahun. Itu dia panggil kurun ataupun disebut dengan abad. Maka abad yang terbaik ialah abad 300 tahun selepas Rasulullah. Itu dia panggil abad yang terbaik, kurun yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita baca kurun kedua sahaja, dia panggil kurun tabi'in, pun dah tersangat hebat. Kurun itulah lahir imam-imam mazhab. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zaman Islam itu datang seumpama seperti bahan mentah. Masih belum ada pembahagian ilmu-ilmu. Bila mai zaman tabi'in, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahan-bahan mentah itu diproses. Maka jadilah di sana ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu tafsir dan sebagainya. Sebelum daripada itu tidak ada pembahagian khusus, ni ilmu ni, ni tak ada. Daripada ahli ulama yang mai selepas Rasulullah 100 tahun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dididik mereka itu oleh golongan sahabat. Selepas para sahabat Nabi dididik oleh Nabi, sahabat pula mendidik golongan tabi'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu golongan tabi'in mendidik pula golongan tabi'un tabi'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau di zaman sahabat mereka sudah ada satu golongan yang dipanggil ulama'us sahabah, ulama' sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Mu'adz ni dia alim dalam permasalahan hukum. Kalau di zaman selepas itu dia panggil orang yang alim masalah hukum, dia panggil fuqaha. Sebagai contoh, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi hantar untuk membawa Islam ke Yaman. Sahabat Sayyidina Muhammad. Sebelum Nabi hantar, Nabi tanya, Mu'adz, hang nak hukum dengan apa di sana? Lalu orang tanya, permasalahan hukum, hang nak berhukum dengan apa? Jawab pada Sayyidina Mu'adz, Al-Quran. Nabi kata, kalau dalam Al-Quran tak termaktub, dia kata daripada hadis-hadis engkau ya Rasulullah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau di sana tidak ada jawapan daripada Quran dan hadis,
Kata Sayyidina Muaz, aku berijtihad. Ketika tu Nabi SAW meletakkan tangannya di dada Sayyidina Muaz, mendoakan ketetapan iman dan keilmuan Sayyidina Muaz. Nabi rasa lega. Maksudnya Sayyidina Muaz ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia kadang-kadang masalah hukum ni tuan-tuan, contoh, dia tak ada di zaman Rasulullah tidak ada pengkhususan tentang satu masalah. Jadi bila tidak ada satu jawapan yang khusus, maka jawapan itu datang daripada ijtihad sahabat. Allahumma salli ala sayyidina. Apa contohnya? Bagi contoh, kita kata macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh anak zaman Nabi tak ada lah. Contoh mesin Mirinda Sasi hak tuan-tuan duduk jalan tu lah. Macam mana kita nak berjual beli dengan dia? Macam mana? Contoh, kita nak kata apa kat dia? Itu contoh, tak ada di zaman Rasulullah. Ataupun hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bayi tabung uji yang berlaku persenyawaan, benih laki perempuan tu, masalah Sayyidina Muhammad tak berlaku dalam rahim perempuan, dia berlaku di luar. Macam mana hukum dia? Itu contoh. Sebab tu masalah fiqh ni masalah yang berkembang, masalah yang tak habis. Masalah Sayyidina Muhammad, sampai kalau tengoklah kitab-kitab fiqh, para ulama menimbulkan macam mana kalau macam ni hukum dia apa, kalau macam ni hukum dia apa. Contoh, persetubuhan laki-laki dengan perempuan. Bila mana seorang perempuan dan laki-laki bersetubuh suami isteri, masalah Sayyidina Muhammad, bila masuk kemaluan suami ke dalam kemaluan suami kadar hasyafah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hasyafah ni hak tepi keledar tu. Macam mana? Di situ kalau dah berlaku wajib mandi wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Lepas tu timbul pula hukum. Macam mana kalau soalan sayyidina seorang laki-laki itu bukan sekadar masuk hasyafah, masuk dia ke dalam rahim perempuan, dia masuk dalam kemaluan isteri dia, hukum macam mana pula? Jadi begitulah perkembangan hukum, berkembang. Pada masalah yang tidak ada nas yang soreh, nas yang jelas, maka diizinkan untuk orang yang memiliki autoriti untuk berijtihad. Siapa mereka tu? Ulama. Jadi Sayyidina Muaz ni Nabi SAW memperakukan dia ulama, maka dia ialah ulama sahabah. Nabi rasa puas sahabat Sayyidina Muhammad, sebab Sayyidina Muaz sampai kepada satu peringkat dia dah mampu untuk berijtihad. Lepas tu Nabi sebut, Nabi kata, bila sampai di Yaman, menghadap ke arah, kalau nak sembahyang, tanya orang ke arah mana Bukit Din nama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW yang duduk di Madinah tahu tentang di Yaman tu, macam mana arah kiblat, kompas nak menghadap ke arah mana. Ala sayyidina Muhammad. Maka bila sampai di Yaman, Sayyidina Muaz nak sembahyang, dia tanya, Bukit Din belah mana, hak mana? Orang tunjuk tu lah Bukit Din. Dia menghadap ke arah Bukit Din. Bila sampai zaman teknologi ni, orang tengok, orang kaji, betul Bukit Din tu menghadap arah Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, inilah zaman awal-awal Islam. Kalau zaman tabi'in, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zaman wali-wali macam ulat, kata Tok Guru kami, Tuan Guru Haji Bakar Flastin. Lah ni wali-wali hampir susah kita nak cari ataupun nak kenal siapa wali.
Sedangkan zaman tu boleh kata semua wali punya banyak wali-wali Allah. Itulah zaman disebutkan zaman terbaik umat Muhammad, 300 tahun selepas Rasulullah. Zaman tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi para ulama ni cerdik-cerdik, bijak-bijak. Imam Syafi'i sebagai contoh, kalau dia nak hafal satu muka surat, dia tutup hak belah ni, dia hafal hak belah dia tutup tu, dia hafal. Yang dia tutup tu dia nak hafal yang sebelah ni, dia tutup hak belah ni. Dia tengok tu masuk macam masuk photostat. Nak hafal belah ni pula, tutup pula belah ni, tengok belah ni, masuk. Cerdik, bijak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ada seorang ulama yang namanya Imam Zuhri, seorang ulama hadis besar. Imam Zuhri ni kalau dia masuk pekan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia masuk pekan, dia kena tutup telinga. Sebab kalau tak tutup telinga, semua masuk. Itu kebijaksanaan ulama-ulama di zaman itu. Cerdik Tuhan lagi. Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala sebagai contoh, dia boleh baca sanad. Biasanya orang baca Rasulullah Sayyidina Muhammad sanad daripada rawi rendah kepada rawi a'la. Rawi rendah ni maknanya siapa guru Imam Bukhari, daripada guru dia, lepas tu bacalah sampai last sekali 5-6 orang bagi contoh perawi, last sekali sahabat. Tapi Imam Bukhari boleh baca daripada sahabat kepada guru dia, atas bawah semua dia boleh. Satu masa masalah Sayyidina Muhammad mai, tak salah ingat 40 orang nak uji. Setiap orang tu nak baca hadis pada Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Lepas kita nak tengok Imam Bukhari, kita bos sanad bagi culang calit. Dia betul semua, hak tu duduk tani, hak ni duduk sini. Bijak ulama dulu. Jadi dengan kebijaksanaan itulah maka terbentuk ilmu-ilmu, pelbagai jenis ilmu. Maka semua sampai hari ini kita tak buat ilmu baru, kita hanya merujuk ilmu yang telah pun ditetap dan ditulis oleh ulama-ulama silam yang dulu kala. Hari ini orang dapat PhD, doktor, bukan dia buat ilmu baru, dia kena rujuk buku tu, buku ni, rujukan tu, rujukan ni. Kalau dia buat tak ada buku, tak ada rujukan, reject. Maknanya tu yang katakan mesti merujuk kepada asal, kepada kitab dan ilmu. Maka tuan-tuan subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka berlakulah perkembangan ilmu daripada masa ke semasa. Tuan-tuan, passion umat ni bila berjauhan daripada asalah, daripada keaslian, maka dia akan berlaku kecelaruan. Contoh, masa satu zaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zaman ni orang mula belajar tentang satu ilmu namanya ilmu falsafah. Kalau kita biasa dengar Aristotle, Sokrat, itu ialah tokoh-tokoh falsafah Greek. Orang pun minatlah mengaji falsafah. Ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila mengaji falsafah, maka berlaku kecelaruan pemikiran dan juga kecelaruan akidah. Maka mai Imam Ghazali masalah Sayyidina Muhammad settle balik. Bukan semua ilmu yang berkaitan dengan falsafah itu salah, tapi dia boleh dijadikan pemurnian kepada akidah, menggunakan ilmu itu untuk membentuk akidah umat. Maka Imam Ghazali menyusun buku yang berkaitan dengan akidah disambil menggunakan falsafah, ilmu orang Greek ni. Jadi begitulah Imam Ghazali telah menyelamatkan umat daripada kesilapan dan kesalahan dan membetulkan akidah. Maka dia ialah mujaddid di zamannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia mujaddid di zamannya.
Contoh lain, lepas Rasulullah ada 4 orang khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Lepas tu zaman lepas tu Sayyidina Muawiyah. Sebelum tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman Rasulullah, contoh Nabi kita SAW menunjuk siapa nak ganti baginda, siapa nak ganti Nabi selepas Nabi wafat. Nabi tunjuk melalui Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tunjuk melalui Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Jadi daripada situ ulama sahabat mengambil kesimpulan, kalau Sayyidina Abu Bakar Nabi tunjuk menjadi imam, berarti Nabi tunjuk perkara akhirat. Sayyidina Abu Bakar memimpin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kalaulah perkara akhirat ditunjuk Abu Bakar memimpin, apatah lagi perkara dunia, iaitu mentadbir negara. Maka dia menjadi khalifah selepas Rasulullah. Bila mai zaman Sayyidina Umar, masalah Sayyidina Muhammad, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tidak menentu. Sayyidina Abu Bakar tidak menentu, Umar hang gantiku, tidak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi naik Sayyidina Umar itu ialah melalui pemesyuratan para sahabat. Maka pada zaman Sayyidina Osman tak ditunjuk, maka zaman Sayyidina Ali tak ditunjuk. Jadi mereka ini subhanallah naik dengan kelayakan. Mesyuarat para sahabat, syura para sahabat, naik. Berpandukan hadis wa amruhum syura, berpandukan ayat wa amruhum syura bainahum. Jadi mereka ni urusan mereka semua mereka mesyuarat. Mereka pula termaktub berpandukan hadis yang Nabi sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Berpeganglah kamu semua dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang lepas aku. Bila mai zaman Sayyidina Ali, hujung pemerintahan Ali, masalah Sayyidina Muhammad, berlakulah peristiwa naik khalifah melalui tahkim. Ada Sayyidina Muhammad, perang zaman tu. Zaman Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah berperang. Berperang pasal apa? Ijtihad. Sayyidina Ali kata masalah Sayyidina Muhammad, pusat pentadbiran Islam mesti kekal di Madinah. Kata Sayyidina Muawiyah, pusat pentadbiran Islam mesti berpindah ke Syam. Pasal apa di Syam? Sebab Syam ialah center negara Islam, dah luas, tentulah pusat pemerintahan kena tengah. Kira Sayyidina Ali tak, tetap kena di Madinah, sebab kita bermula di Madinah. Mana betul? Jadi oleh kerana masalah Sayyidina Muhammad, setiap orang tu dia bertanggungjawab terhadap Islam dan agama dia. Jadi setiap orang tu konsisten dengan pendapat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Ali. Ketika tu berlakulah fight di atas pendapat Sayyidina Ali dan pendapat Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perang, sampai peringkat perang untuk menentukan hak amanah betul ini. Jadi bila perang, matilah yang mati, hiduplah yang hidup. Ketika itu hampir nak menang Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah, dia orang politik. Dia pun angkat Quran di hujung tombak, mana kita berdamai di atas nama Al-Quran. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tengok-tengok Quran, selesai. Damai, betul. Akhirnya Sayyidina Ali hantar wakilnya, Sayyidina Muawiyah hantar wakilnya di pemesyuarat. Macam mana nak selesai masalah? Kata wakil Sayyidina Muawiyah, masalah Sayyidina Muhammad macam ni. Han jadi wakil Sayyidina Ali, buat turun Sayyidina Ali. Aku wakil Sayyidina Muawiyah, buat turun Sayyidina Muawiyah. Lepas tu kita angkat hak baru. Ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, siapa nak buat turun siapa dulu? Kata wakil Sayyidina Muawiyah, hanglah buat turun Sayyidina Ali dulu. Dia pun balik pada Sayyidina Ali, menceritakan ataupun memberitahu keputusan masalah Sayyidina Muhammad. Maka dia pun mengisytiharkan, dengan itu saya menurunkan Sayyidina Ali. Turunlah Sayyidina Ali
Ketika tu berkata wakil Muawiyah, oleh kerana masalah Sayyidina Ali telah diturunkan, saya mengangkat Muawiyah. Politik macam dulu. Tapi oleh kerana Sayyidina Ali ni dididik oleh Rasulullah, mementingkan umat daripada semuanya, dia tak mengangkat tentera untuk perang balik. Redha. Kalau tidak, lagi banyak darah umat Islam akan tumpah. Naiklah Sayyidina Muawiyah. Bila dia merintah, dia buat pembaharuan yang baru, yang tidak ada pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dia buat. Jadi berlaku perkembangan Islam yang begitu hebat. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampailah berapa lama dia merintah, akhirnya sahabat Sayyidina Muhammad dia membuat keputusan untuk menyambung pemerintahan. Dia bagi ke anak dia, sebab pada dia, anak dia saja yang boleh meneruskan hak dia telah buat. Kalau bagi ke orang lain akan wenyih habis. Itu politik dia. Akhirnya dia bagi ke anak dia. Itulah berlaku sistem pemerintahan beraja. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah, konflik demi konflik. Konflik ni berlaku ialah masalah Sayyidina Muhammad untuk memperkuatkan Islam. Tapi bila mana konflik berlaku, tentulah ada di sana cacat, kecacatan yang berlaku kekurangan, sebab semua itu bersumber kepada cara fikir. Tuan-tuan, maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad masa terus berlalu, sehinggalah mai khalifah baru namanya Khalifah Umar Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz ialah mujaddid 100 tahun selepas sebelum tu. Allahumma salli ala sayyidina. Dia membetulkan balik cara pemerintahan secara sunnah zaman Rasulullah. Ketika mana orang berpolitik hanya untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, dia membetulkan cara pemerintahan macam mana Rasulullah merintah. Dia siapa? Dia keturunan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka zaman Khalifah Umar bin Aziz sebiji macam zaman Sayyidina Umar dah. Keadilannya tidak mengutamakan diri, tapi mengutamakan Islam dan umat. Tuan-tuan, dia memperbaharukan balik urusan agama. Tuan-tuan, subhanallah, sahabat Sayyidina Muhammad. Maka zaman Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, berlaku keadilan yang sangat-sangat adil, seperti zaman Rasulullah dan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila pemimpin ni dia adil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keadilan dapat dilihat pada kehidupan masyarakat dan umat. Sampai ke peringkat zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di zaman dia, seorang pengembala kambing boleh sandak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh sandak tongkat dia tidur. Kenapa? Sebab serigala tak menerkam kambing. Tuan-tuan bayang tengok, yang duk kalut, duk jaga kambing, sebab serigala tu cari peluang yang masalah Sayyidina Muhammad nak terkam kambing. Tapi zaman dia, serigala jaga kambing. Jadi kawan yang jaga belah kambing ni, dia boleh sandak tongkat tidur. Tu kalau pemimpin adil, boleh lihat kesejahteraan, keharmonian dalam kehidupan masyarakat. Maka sebab itu Nabi sebut an-nasu ala dini mulukihim, manusia ikut agama pemimpin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, 2 tahun setengah dia merintah. Satu masa masalah Sayyidina Muhammad tengah-tengah seorang pengembala kambing tengah tidur dan sandak dah pun menyandarkan tongkatnya di pokok. Tiba-tiba masalah Sayyidina Muhammad terkejut sebab serigala terkam kambing. Masalah Sayyidina Muhammad.
Kita jadi ikut mana pula ni? Rupa-rupanya semalam dah meninggal Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Naik orang baru tak sama macam Sayyidina Umar Abdul Aziz. Contoh. Maka zaman pi ke depan. Pi lagi ke depan. Ada Sayyidina Umar. Tuan-tuan, ketika tu timbul pembentukan baru kehidupan umat, maka timbul satu golongan dipanggil Sufiyah, orang-orang Sufi. Jadi tuan-tuan, Allah SWT Muhammad. Jadi bila Sufi ni, dia timbul pendawaan-pendawaan tertentu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu bersyariat apa lagi? Waktu bertariqat apa lagi? Bila main berhakikat, seseorang tu akan menuturkan sesuatu yang di luar jangkauan dan tidak masuk akal. Contoh, Allahu fi jubbati, Allah dalam jubahku. Anal haq, akulah Tuhan. Tuan-tuan, bersoalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka begitulah yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang tu mendakwa ketinggian pencapaian tahap hakikatnya, makam hakikatnya. Allah Sayyidina Muhammad. Datanglah Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala membetulkan jalan kepada Tuhan, membetulkan jalan menuju Allah. Itulah dia panggil mujaddid. Sebab tu orang sebut ajaran tasawuf itu diasaskan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Itulah yang disebut mujaddid. Lepas settle balik, perbaru balik, renew balik, perbetul balik, settle balik. Tuan-tuan, maka kita tak tahu dah 1400 tahun, setiap 100 tahun seorang mujaddid akan datang membetulkan agama. 100 tahun mai seorang mujaddid membetulkan agama. 100 tahun mai seorang mujaddid membetulkan agama. Tu Nabi kata, innallaha yab'atsu li hadhil ummah sallallahu Muhammad ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayujaddidu laha dinaha. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan untuk umat ini setiap 100 tahun seorang mujaddid yang akan memperbaharukan balik urusan agamanya, ataupun orang panggil reformer, pembaharu kepada agama. Sebelum kurun kita duduk ni, kita duduk kurun berapa ni? Saja ni. Kurun 22. Kurun sebelum ni berlaku isu apa? Kejatuhan khilafah. Khilafah Uthmaniyah jatuh. Jatuh di mana? Di Turki. Pada 8 Mac 1924 jatuhlah khilafah yang telah pun mengurus mentadbir dunia di atas nama Islam, menjaga negara-negara Islam daripada diporkotak-katik oleh musuh-musuh Islam. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka dalam waktu itu berlaku perancangan untuk menjatuhkan khilafah Islamiyah di Turki. Tuan-tuan, sehinggalah dengan resminya Sallallahu Sayyidina Muhammad, orang kata tutup kedai, tutup pemerintahan khilafah, naik satu pemerintahan baru yang berasaskan ajaran sekular di Turki. Dan pemerintah baru itu ialah Kemal Atatürk. Kemal Atatürk ni datang merosakkan agama terus. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Orang yang pakai sorban, pakai kepiah, semua akan ditangkap, masuk ke dalam penjara. Kalau hamba pakai kepiah, pakai sorban, hamba masuk penjara. Ketika tu dimasukkan topi ke Turki, sampai tak ada nak buat topi di kilang-kilang Eropah, maka tukar orang pakai topi. Bukan setakat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
bang dalam bahasa Arab ditukar ke bahasa Turki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berlaku kerosakan pada agama. Sampai kerosakan tu berlaku sampai ikut kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semalam saya berjumpa dengan satu orang. Dia cerita, dia kata kami dulu waktu kami mengaji pondok dulu, dia sebut Sallallahu Sayyidina Muhammad. Orang mengaji pondok tak pakai tudung, mengaji pondok tak pakai tudung. Tuan bayang tengok, punya rosaknya bila jatuh khilafah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu kalau kita tengok gambar lama-lama, orang perempuan pakai kelumung. Muslimat ingat tak pakai kelumung dulu? Kita tak pakai tudung macam ni kan, pakai kelumung. Dia pakai kelumung tak ya. Okey, atas kepala, lepas tu remeh kena buat keluar sikit. Tu pakai kelumung. Rosak habis secara hidup. Kalau hantar pondok, orang akan kasar lekeh mengaji pondok. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Ketika tu British ambil anak-anak raja pergi mengaji di England. Dididik cara orang putih. Balik mai jadi sir. Bersin pun macam bos tuan. Bersin macam lain, batuk ada cara dia. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Orang pun balik daripada England, orang panggil sir. Tuan-tuan, maka sampai hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak-anak kelahiran daripada mengaji orang putih tu masih mengkal cara-cara orang putih. Allahumma salli ala sayyidina. Sedangkan Islam tidak mengajak cara macam tu. Hang jadi bos, hang khadam kami, bukan hang bos kami. Tu Nabi sebut Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin sesuatu kaum ialah khadam kaum tu. Tu Islam. Nampak dah berubah. Hampa balik, hampa jadi bos, hampa mesti kena bos. Sedangkan Nabi ajak bukan jadi bos, jadi khadam kepada sesuatu kaum dan bangsa. Sebagai contoh satu hadis, pemimpin kepada para sahabat-sahabat Nabi yang fakir-fakir ialah Abu Hurairah. Lepas duduk di mana? Lepas duduk di masjid Nabi, 60 orang hingga 70 orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi makan, mereka makan. Nabi tak makan, mereka pun tak makan. Kadang-kadang sebulan rumah Nabi tak berasak, mereka pun tak makan. Hari Nabi makan, mereka makan. Apa kerja mereka? Buat ibadat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari satu orang membawa satu bekas susu, bagi pada Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ambil bekas susu tu, langsung pergi pada Rasulullah. Rasulullah, ni ada orang bagi bekas susu Rasulullah. Nabi kata, bagi minum semua. Sayyidina Abu Hurairah ni dah berhari tak minum, tak makan. Dia ingat bila bagi kat Rasulullah, dialah orang pertama dapat. Tapi tak, Nabi kata bagi kat depa-depa. Siapnya depa. Dia pun piatok seorang tu, kawan tu minum sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak minum sungguh-sungguh. Susu tu minum gok sampai muka pun tak nampak. Kata Sayyidina Abu Hurairah, habislah. Sampai kau tu kenyang puas, sampai letih dah. Langgah susu tu, tengok susu ada lagi. Nabi kita bagi pula tu hak kedua. Sama juga kawan tu pun minum sampai puas. Kata Sayyidina Abu Hurairah, habislah susu. Tengok-tengok ada lagi. Orang kedua, ketiga, 4, 5 kena, sampai orang yang ke-60, sampai orang ke-70, susu tetap ada. Dia pun bawa susu yang masih ada tu kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai pada Rasulullah ada lagi. Nabi kata, hang minum pula. Dia minum sampai macam depa lah. Sampai dia kata puas minum sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai dia kata aku berasa macam susu tu sampai habis masuk pun jari-jari kuku aku punya nak apa kata puas. Susu tetap ada. Akhirnya dia bagi pada Rasulullah. Nabi lah yang menghabisi susu tu.
Daripada sini Nabi kata sayyidul qaum khadimuhum. Sallallahu alaihi Muhammad, pemimpin sesuatu kaum ialah khadam kaum tu. Faham tak? Itu cara Islam. Maka orang putih mengubah cara hidup Islam. Cakap orang putih kelas, cakap Arab lekeh. Ngaji solat orang putih ni, ngaji pondok ni. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itulah nasib umat Islam bila mana tidak ada yang memimpin. Maka penjajah masuk ke setiap negeri-negeri umat Islam. Dulu mereka tak sampai ke negeri-negeri umat Islam sebab mereka dijaga oleh khilafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Indonesia masuk Belanda, Malaysia, tanah Melayu masuk orang putih. Mesir masuk Spanyol. Filipina masuk Amerika. Habis negara Islam masuk musuh-musuh Islam, mengubah kehidupan umat Islam. Begini kena cara hidup macam hidup kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ketika itu lahirlah seorang yang bernama Hasan al-Banna. Dialah mujaddid di kurun itu, yang menghidupkan semangat berjamaah. Khilafah dah tak ada, umat Islam kena bentuk jamaah sendiri. Maka terbentuklah Jamaah Al-Ikhwan Muslimin di Mesir, terbentuklah Masyumi di Indonesia, terbentuklah Jamaat Islami di Pakistan, terbentuklah Hizbul Islami, terbentuklah Hizbul Muslimin di Gunung Semanggul. Ini semangat berjamaah. Bila mana negara tak ada, kita kena bentuk jamaah, ada ketua, ada pemimpin, kita kena menjaga, kita kena menyatu di atas jamaah tu. Siapa yang bawa pemikiran tu? Al-Imam Hasan al-Banna. Kemudian dibunuh, ditembak. Maka dia pun mati syahid, disebut dengan Al-Syahid Hasan al-Banna. Dan dimanapun seluruh dunia ni, hari ini dia mesti ada gerakan Islam, dia mesti ada jamaah Islam. Semua itu ialah hasil daripada pemikiran yang dibawa oleh Al-Imam Al-Syahid Hasan al-Banna. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad jatuh khilafah tahun depan 8 bulan Mac 2024, genap 1 tahun. Siapa pula? Itulah penantian kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah penantian kita. Bagi kita umat Islam, kita baca tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Nabi tunjuk ialah seseorang yang disebut dengan Al-Mahdi. Nabi sebut Mahdi minni. Mahdi itu daripada keturunan aku. Yushbihuni khalqan, yushbihuni khuluqan, wala yushbihuni khalqan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia serupa dengan aku pada akhlak, tidak serupa dengan aku pada rupa bentuk. Tak tahulah rupa bentuk, rupa dia macam mana. Dia ni kalau rupa ni tuan-tuan, orang Melayu dia rupa dia, Kelin ada rupa dia, Cina ada rupa dia, orang putih ada rupa dia, Arab dia ada rupa dia. Tu yang kata masalah Sayyidina Muhammad, sebenarnya kita pun tak tahu dia bangsa apa. Lagi mana dia tak zuhur, tak tahu dia bangsa apa. Tapi yang pasti dia bertitih sampai kepada Rasulullah. Bukan mesti orang Arab je bertitih sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Seluruh bangsa dalam dunia ni ada titik-titik Rasulullah. Contoh macam Allahumma salli ala sayyidina Laksamana Cheng Ho, tu Sayyid tu, Putri Halipo tu Syarifah tu, Musalla Sayyidina Muhammad. Maka di mana pun siapa pun bangsa, dia mesti ada dalam bangsa tu ada orang-orang yang mereka berturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang jadi tak tahu tu siapa dia. Tapi yang zahirnya, bila mana dia zahir itu Habib Jelahu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Takkan hang kot. Jadi bila boleh kata takkan hang kot, berlakulah pertikaian. Zaman tu pun zaman fitnah, menolak seseorang yang ditunjuk dia sebagai Al-Mahdi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang kalau dia tu seorang ilmuwan, tu guru ke ustaz ke, yang tolak dia mungkin anak murid dia sallallahu alaihi wasallam. Mungkin berlaku seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang diangkat oleh orang-orang Bani Israel Nabi akhir zaman ialah bangsa mereka. Sebab disebut dalam kitab Taurat, kitab Injil tentang Nabi akhir zaman, sifat dia begini. Mereka kata Nabi akhir zaman tu bangsa Bani Israel lah. Sampai mereka punya mereka punya tahu tentang Nabi akhir zaman sampai Allah kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka punya kenal Nabi akhir zaman tu seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Sebab dalam kitab Taurat cerita, dalam kitab Injil cerita, tengok Nabi akhir zaman tu bukan bangsa mereka pun, bangsa Arab Quraisy. Maka konflik sampai berlaku permusuhan, pertikaian sampai hari ini tak habis-habis, menolak, menentang Islam. Orang Yahudi lah yang paling teruk dalam kerja menentang Islam. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud. Kamu akan dapati orang yang paling bermusuh pada Islam ialah orang-orang Yahudi. Dan Tuhan sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha sama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, sehingga kamu mengikut agama mereka, cara hidup mereka. Maka tuan-tuan, hari ini orang Melayu, orang Islam dah ikut cara orang putih, ikut cara Yahudi, ikut cara Nasrani. Contoh, saya alhamdulillah setiap bulan sampai ke Tanah Suci. Duk berulang pi sejak tahun 2010. Hari ini jauh berbeza dari dulu. Berlaku 2-3 tahun ni, masalah Sayyidina Muhammad, kalau bang di masjid dah boleh tak tutup kedai. Dulu-dulu kalau bang lagi 10 minit kedai tutup lah. Orang hak jual tak mau jual lah. Hari ini tak tutup pun tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, makna apa tuan-tuan? Zaman ni siapa nak betul? Siapa nak betul? Nak betul balik. Hari tu elok-elok je nak masuk waktu sembahyang tutup. Akan tak ada lah. Dulu-dulu di Saudi dia ada satu badan, dia panggil Badan Hayatul Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Satu badan menyuruh orang buat baik, mencegah kemungkaran. Badan tu dah dihapuskan, dibasmikan. Sebab Saudi nak rakyatnya bebas hidup. Sebab tu main konsert, main menyanyi, main menari. Sebab kalau ada badan tu akan mencegah kemungkaran. Kalau dulu dia ada Rabitah Alam Islami yang tolong negara-negara Islam, hari ini badan tu, hari pejabat tu sepi, tak ada lah. Rosaklah tuan-tuan. Salah sinamah. Allahu Akbar. Di Saudi lah tak macam dulu. Dulu mesti kena pakai purdah. Lah ni tak pakai pun tak apa dah. Cuma mereka masih ada iman, masalah Sayyidina Muhammad nak masuk Saudi masih pakai lagi lah.
tapi dah pakai kelumur. Macam kita hari tu balik, tak pakai dah tudung, dah pakai kelumur balik dah. Kalau mereka buang kelumur tudung, tak salah pada kerajaan dah. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, begitulah kerosakan yang berlaku dalam umat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua kita tahu haram bersalam laki-laki perempuan. Itu hukum Islam. Salam Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tiba-tiba kita tengah pemimpin kita senang-senang ya salam perempuan. Boleh ke? Timbul confused dalam kepala otak. Boleh tak boleh? Jarakan pemimpin Syiah pun tak salam perempuan. Ingat tak? Apa nama? Had sebelum ni. Waktu pemimpin dunia berimpun Salam Sayyidina Muhammad, salam bila sampai tangan dia tak salam perempuan. Tu Syiah. Tuan-tuan, Salam Sayyidina Muhammad, kalaulah betul kata boleh salam perempuan, dah ada hadis Nabi salam perempuan. Tapi tak ada hadis Nabi menyalami orang perempuan. Cara orang perempuan berbaiat dengan Rasulullah bukan menyalam, tapi mengangkat tangan. Isu yang berbangkit ialah masalah Sayyidina Muhammad tak batal menyalami perempuan. Faham? Bukan, tak batal menyentuh perempuan. Itulah dalam mazhab. Faham tak? Tak batal menyentuh perempuan kalau menyentuh tanpa syahwat. Itu isu dia bukan isu salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rosak tak agama? Rosak. Nanti akan datang membetul balik sistem dan hukum. Negara Islam buka bank, dia mesti ada riba. Hari ini banyak bank telah membuat perbankan Islam, tapi masih belum menutup sistem ribawi. Sebab bank dunia duduk ada, tak boleh pihak. Siapa yang akan cancel, yang akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang akan tutup bank dunia yang merajai sistem perbankan konvensional? Itulah yang ditunggu untuk settle, mengubah dunia. Salam Sayyidina Muhammad. Sistem politik yang menindas, bila dia naik dia tindas orang, dia zalim orang. Salam Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, siapa yang akan mengubah? Dia juga. Allahumma salli ala Sayyidina. Sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, sistem pendidikan. Kita duduk di Malaysia ni, Salam Sayyidina Muhammad, yang dominan sistem pendidikan ialah sistem pendidikan harus perdana. Salam Sayyidina Muhammad. Yang meletakkan pemisahan di antara Islam dan kehidupan. Ngaji sains tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ngaji matematik tidak ada hubungan dengan Tuhan. Mengaji sejarah tak ada hubungan dengan Tuhan. Ngaji ilmu pun tak ada hubungan dengan Tuhan. Ngaji bahasa Inggeris lagi tak ada hubungan dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan ilmu semua bersumber daripada Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan kalau kita mengaji sains berhubungan dengan Tuhan, setiap orang mengaji sains akan kenal Tuhan. Betul tak? Tapi mengaji sains tak pernah cikgu abang pun Quran macam mana, hubungan dengan hukum macam mana. Contoh satu saya misalkan, tuan-tuan pernah tak tuan-tuan pergi di masjid mana-mana, kolah ayam tu orang tulis hak sakit kulit jangan celup lah, ada tak? Tak ada. Salam Sayyidina Muhammad makna apa? Itulah ayat dua kolah. Ayat dua kolah ni, hang sakit apa-apa hang celup, kuman semua mati. Tapi tak ada dalam pengajaran sains yang dikatakan
ukuran ayat yang orang panggil PHS tu, kata PHS tu kan, ukuran ayat tu cukup tu Allah mati. Tak ada dalam pengajaran sains dicerita tentang itu. Kita yang jahil bila main COVID hari tu, habis buka ayat Allah, kering, tuang habis. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad pasal apa? Sebab memisahkan di antara agama dan ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kalau orang masuk hantu, ambil ayat Allah ya, simbah. Hantu tak larat duduk dalam diri orang tu, keluar neru lari. Ayat doa Allah. Ada seorang sahabat saya, dia pernah jadi qadhi satu kawasan di Kedah ni. Bila dia qadhi sebuah tempat yang dia cadangkan, kalau buat masjid baru jangan tinggal buat qolah, jangan duk pakai semata-mata ayat pancong, buat qolah. Satu hari itu masalah Sayyidina Muhammad dan satu orang Siam mati. Siam ni bila dia mati, masalah Sayyidina Muhammad, dia masuk, sebelum dia mati dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, masalah Sayyidina Muhammad, tak apa masuk Islam tu, tapi Siam ni, oleh kerana dia ni bangsa Siam, mereka nak bagi masuk juga dalam khandar Siam tu. Masuk start duduk berapa jam, lepas tu buat keluar balik. Boleh nak pergi, nak menyekubur orang Islam. Dia kata waktu pergi tu tengok Allahu Akbar, masalah Sayyidina Muhammad, dia paku besar tu, khandar tu, nak tarik tu bunyi gerun tu, tu hak tu pun dah gerun dah kata dia. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad barulah dipindahkan ke khandar, baru ditanam cara Islam. Balik tuan-tuan, kereta berat, bahasa belakang dia dipeluk oleh tu makhluk apa lah dah. Tuan-tuan, hantu hak dalam kandar Siam tu main kacau dia dah. Akhir tuan-tuan, subhanallah, dia pun telefon kawan dia, aku dah buat macam mana ni ha? Kawan dia kata, hang nanti masjid ada kolah, hang simbah juri, hang mandi. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, seluar hang pakai, baju hang pakai, hang buat hang londeh. Hang ada kain lah kereta tak? Pakai kain lah. Dia buat londeh semua, dia kereta pakai kain dah. Tuan-tuan, hantu tak boleh duduk, tak boleh ganggu orang yang mandi. Dua pula. Allahu Akbar. Tu kawan dia pesan. Lepas tu han dengan terus sampai rumah salah Sayyidina Muhammad. Han pusing kot lay dulu baru balik rumah. Dia tak ikut, kalau tidak dia ikut hang. Tu contoh seorang kawan saya. Lepas tu kaedah perubatan orang dulu-dulu, iaitu mereka cari ayam 7 kolah antaranya. Jadi subhanallah, pasal apa? Sebab sekolah ni tuan-tuan, soalan siapa? Tu imam ambil wudu itu tak? Tu Bilal, tu Siak, tu Wali, tu Guru. Tuan-tuan, tu keberkatan, kesan orang-orang soleh. Tapi leceh lah bila bercakap tentang pH, ukuran ayam, sukatan ayam, nak bercakap maudhu macam ni tentang agama, leceh lah. Tu tak campur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita mengaji bab alam ni, ala Sayyidina Muhammad, hujan, arwah, semua tu dalam Al-Quran. Bintang, matahari, bulan, semua dalam Quran. Tapi adalah kembang di antara Al-Quran dan sains. Itu sistem pendidikan. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, dia buat spesifik pula. Ni mengaji agama, ni mengaji sains, ni matematik. Sedangkan semua kena agama. Tuan-tuan, siapa akan memperbaharukan sistem ni? Dialah yang akan datang memperbaharukan balik sistem dalam dunia dan alam ni. Hari ini umat Islam hidup seperti anak yatim, maka dialah yang akan datang membela balik Islam dan umat ini. Tuan-tuan, sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, bersedialah untuk era dan zaman Islam bangkit menguasai dan merintah dunia ini.
insya-Allah. Dan bila mana berlaku peristiwa di Palestin, sebenarnya dia adalah satu pembukaan jalan kepada Islam akan menjadi kuasa besar dunia, insya-Allah. Sebab pemahaman daripada orang Yahudi, orang Kristian, kalau menguasai Baitul Maqdis, berarti orang tu akan merintah dunia. Dengan sebab itu, Sayyidina Muhammad bin Netanyahu tanpa segan silu dah mengisytiharkan Tel Aviv yang menjadi pusat pemerintahan Israel akan berpindah ke Baitul Maqdis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka sebab itu mereka buat bendera. Bendera dia atas garis, bawah garis, tengah bintang David. Itulah negara Israel, dipanggil Israel Raya ataupun disebut dengan Israel Kubra, daripada Nil hingga Furat. Mereka akan menguasai dunia daripada sungai Nil sehingga sungai Furat. Berjayakah mereka? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kejayaan menghancurkan Israel duduk kepada keteguhan iman kita dan keyakinan kepercayaan kita kepada agama kita. Salah selamat. Tinggal agama, kita akan lemah. Berpegang dengan agama, kita akan kuat. Maka persediaan yang kita kena buat ialah balik kepada agama, pegang teguh pada agama, hidupkan sembahyang jemaah sungguh-sungguh, kempen orang main masjid, hidupkan kuliah-kuliah, segarkan amalan Islam dan kehidupan masyarakat. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad, itulah terletak kemenangan kita di akhir zaman, insya-Allah. Mana-mana yang tak mampu nak berlari bersama dengan agama, mereka akan tertinggal dan mereka tidak ada kelayakan untuk menjulang panji-panji Islam di akhir zaman. Tuan-tuan, saya ingat sekat tu dulu sahabat Sayyidina Muhammad nak cakap khusus tentang kebangkitan tu, kena buat siri kedua. Ini daripada awal sampai ni, sekat tu dulu sahabat Sayyidina Muhammad kita pun dah lewat, alhamdulillah. Walaupun lewat, tapi sempat kita bercakap tentang kebangkitan Islam di akhir zaman yang bermula, insya-Allah. Kita tengok apa takdir-takdir Allah yang Allah sedang atur untuk kita semua, insya-Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.